وعلى آله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, sekali lagi kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk kita meneruskan perbincangan kita dengan menggunakan kitab Safinatun Najah. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah sampai kepada fasal yang kedua akhir, ataupun kita sudah berada pada dua fasal yang terakhir. Sebab fasal yang terakhir adalah fasal 67. Dan hari ini kita nak sambung fasal 66. Jadi hari ini insya-Allah kita akan dapat sama-sama menamatkan buku ataupun kitab Safinatun Najah ini pada fasal yang ke-66 dan juga 67. Jadi dengan perbincangan hari ini insya-Allah kita dapat menyelesaikan, melengkapkan perbincangan kita dalam kitab Safinatun Najah. Dan mungkin pada kuliah-kuliah akan datang kita akan menggunakan kitab-kitab yang lain pula lah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masih lagi berbicara tentang puasa. Dan bagi dekat dengan bulan Ramadan ni elok sangatlah kita dapat sama-sama mempelajari ataupun membincangkan fasal-fasal yang berkaitan dengan puasa. Yang saya ulang kaji sikit daripada hari itu, jangan kita yang lepas, iaitu bab puasa ini bermula daripada fasal 59, penetapan bulan Ramadan, fi thubut ar-Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahawa untuk memastikan penetapan Ramadan itu dengan melihat anak bulan. Tapi kalaulah sekiranya anak bulan tidak kelihatan, maka pada ketika itu hendaklah melengkapkan 30 hari dalam bulan Syaban. Sebab itu kadang-kadang berlakunya kekeliruan. Ada yang menganggap bahawa hari yang terakhir dalam bulan Syaban itu hari Syak. Tidak. Hari Syak itu hanya merujuk kepada 30 Syaban. Iaitu apabila pada 29 Syaban itu dilihat anak bulan tidak kelihatan. Bila anak bulan tidak kelihatan, maka dilengkapkan 30 Syaban. Maka 30 Syaban itu dinamakan sebagai hari Syak. Syak itu maksud apa? Syak sama ada di satu Ramadan ataupun tidak. Tapi oleh kerana tak dapat ada bulan, dia kira 30 Syaban lah. Tetapi kalau dah 29 Syaban itu nampak 6 bulan, maka tidak ada lagi hari Syak. Sebab lepas 29 dia tak pergi 30, dia terus pergi satu Ramadan. Baik. Itu adalah penetapan bulan Ramadan. Dan kita tahu hukum berpuasa pada bulan Ramadan adalah wajib. Wajib. Baik. Kita juga bincang hari itu tentang syarat-syarat sah puasa. Islam, berakal, suci daripada haid dan nifas, dan juga mengetahui keadaan waktu itu menerima untuk berpuasa. Jadi itu antara syarat sah puasa telah kita bincangkan. Kemudian kita juga bincangkan fasal 61, syarat-syarat wajib puasa, iaitu orang Islam, mukallaf, mampu, sihat, bermukim. Ini antara syarat-syarat untuk wajib puasa. Bukan Islam pun tidak nak wajib puasa macam mana kan? Taklif ni mukallaf. Mukallaf itu merujuk kepada orang yang berakal dan baligh. Kalau dia tidak berakal, dia tak diwajibkan lagi. Budak-budak kecil tak berakal, tak diwajibkan lagi, tapi kena latih dah. Kalau gila memang tak wajib lah. Kemudian baligh, begitu juga baligh. Bila sampai umur yang ditetapkan baligh oleh syarak. Itaqah adalah berkemampuan. Sebab puasa ni dia berkaitan dengan kemampuan. Ada orang yang tak mampu puasa, maka diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian sihat, tubuh badan, tak sakit. Sebab Quran menyatakan, man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa yang sakit atau bermusafir, maka dia boleh berbuka puasa dan menggantikannya pada hari yang lain. Dan juga iqamah. Iqamah ni makna bermukim. Jadi orang yang
bermusafir tidak diwajibkan berpuasa. Walaupun kalau dia nak puasa boleh. Cuma dia diberi rukhsah untuk berbuka puasa. Baik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian fasal 62 kita bincang juga tentang rukun puasa. Walaupun dalam kitab ni ada 3 rukun puasa, tetapi sebenarnya 2 je lah. Digabungkan. Iaitu niat dan juga menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik. Dan fasal nombor 3 yang telah kita bincangkan hari itu, perkara yang wajib menggantikan puasa dan kafarah. Apakah puasa ataupun apakah yang mewajibkan digantikan puasa dengan qada dan kafarah, iaitu wajib dikenakan kafarah kepada orang berpuasa itu serta perlu mengqada semula puasanya dan hendaklah dilakukan takzir. Sebab apa? Sebab dia terbatal puasa pada siang Ramadan kerana melakukan persetubuhan jima'. Jadi maknanya memang dia bukan sekadar batal puasa tetapi dia perlu membayar fidyah ataupun kafarah puasa. Kafarah jima' di bulan puasa. Iaitu dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Baik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi itu adalah perkara yang telah kita bincangkan sebelum ini. Begitu juga kita bincang tentang perkara yang membatalkan puasa, antaranya wiladah, nifas dan sebagainya. Baik, hari ini kita nak terus kepada perbincangan kita pada fasal yang ke-66, hukum berbuka puasa pada bulan Ramadan. Selepas ini insya-Allah kita akan buka persoalan lah. Saya akan bentangkan dulu perbincangan kita melalui kitab Safinatun Najah ini. Lepas itu kita akan buka kepada persoalan dari pihak tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi fasal yang ke-66 fi hukmi al-iftari fi Ramadan, iaitu hukum berbuka puasa pada bulan Ramadan. Al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'. Berbuka puasa pada bulan Ramadan ni ada 4 jenis. 4. Wajibun. Yang pertama, wajib buka puasa. Kama fil mahaidhi wan nufasa. Seperti wanita yang didatangi haid dan juga nifas. Maknanya pada ketika itu dia wajib berbuka puasa. Dia tak boleh puasa. Kalau dia puasa dia berdosa. Sebab ada larangan syar'i yang dikenakan kepadanya, iaitu haid dan nifas. Haid atau nifas. Wa jaizun kama fil musafir wal marid. Yang keduanya adalah hukum berbuka puasa ni harus. Yang pertama tadi, hukum buka puasa wajib kepada orang yang memang tak boleh puasa, macam orang yang haid dan nifas ni. Wajib buka puasa, dia tak boleh puasa, puasa juga haram. Sebab dia berpuasa dalam keadaan yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak. Dalam keadaan dia datangi haid. Baik, yang kedua harus berbuka puasa. Harus berbuka puasa itu adalah seperti golongan musafir. Orang bermusafir balik kampung dan perjalanan yang jauh melebihi 2 mahalah, dia boleh berbuka puasa. Harus. Tetapi dia juga boleh berpuasa. Diberi rukhsah kepadanya untuk berbuka puasa dalam konteks yang harus. Harus ni makna nak ambil rukhsah pun tak apa, tak ambil pun tak apa. Nak ambil rukhsah dengan tidak berpuasa pun boleh, tak berdosa. Nak berpuasa pun boleh. Macam ada setengah orang, bahkan ramailah di antara kita yang walaupun dalam musafir, dia akan terus berpuasa. Ada berpuasa pada semasa musafir. Maka itu diharuskan. Begitu juga sakit. Sakit. Dia ada pilihan, dia beri rukhsah, dia demam, dia tak larat. Tidur je kan, nak buka puasa tak? Boleh buka, kau nak buka. Tapi ada orang dia tak nak, dia nak tahan. Dia kata boleh tahan lagi. Sakit sikit-sikit, boleh tahan lagi, dia kata. Maka dia nak puasa, boleh. Harus. Sama ada nak buka puasa, ataupun dia nak. Yang ketiganya, wala
Wala kama fil majnun. Tak wajib dan harus seperti orang gila. Tak wajib puasa. Nak puasa-puasa lah, tapi tak wajib sebab dia gila. Gila ni banyak hukum, ataupun boleh kata semua hukum terangkat daripada orang gila sebab dia tidak dikira mukallaf. Dia tidak ada akal. Jadi dia nak kena tanggungjawab macam mana? Tanggungjawab ni hanya kepada manusia yang berakal. Lepas itu haiwan tak dikenakan apa-apa tanggungjawab dari sudut hukum dan seumpamanya sebab dia tidak ada akal. Dia tidak ada akal. Baik. Seterusnya kalau kita lihat haram wa muharramun kaman akhara qada'a Ramadan ma'a tamakkunihi hatta dhaqa al-waqtu anhu. Dia kata haram. Perbuatan berbuka puasa itu adalah haram. Seperti orang yang mentakhirkan qada Ramadan sedangkan dia mampu melakukannya tapi dia tak qada sehinggalah suntuk waktunya. Itu perbuatan yang haram. Baik. Kemudian wa aqsamul iftar arba'atun aidan. Berbuka puasa pun terbagi pada 4 bahagian. Tadi kalau berbuka puasa satu pembahagian lagi. Aqsamul iftar. Awaluha ma yalzamu fihi al-qada' wal fidyatu wathnain. Pertama mesti qada' dan fidyah. Dan dia ada 2 cara. Qada' dan fidyah ada 2. Al-awwal iftar li khaufin ala ghairi. Dia berbuka kerana takut binasa bagi selain dirinya. Makna dia berbuka puasa kerana orang lain. Maka dia kena qada' dan bayar fidyah dua-dua sekali. Contohnya apa? Contohnya ibu yang mengandung 8 bulan. Dia tak lawat bawa perut. Jadi maknanya di situ dia larat dah puasa, dia kata aku larat lagi. Tapi kesian kat anak, takut tak cukup zat. Kesian kat anak, takut tak cukup zat, tak cukup makanan. Maka dia pun berbuka puasa. Berbuka puasa bukan kerana diri dia, tapi kerana diri yang lain. Itu anak dia. Maka pada ketika itu, diwajibkan kepadanya untuk melakukan 2. Dia boleh buka puasa, boleh, tak masalah. Tapi dia kena qada dan juga dia kena bayar fidyah. So, 2 sekali. Okey. Wathani al-iftaru ma'a ta'khiri qada' ma'a imkanihi hatta ya'ti Ramadan akhar. Yang keduanya berbuka serta mentakhirkan qadanya sedangkan dia boleh melakukannya sehingga datang Ramadan seterusnya. Jadi maknanya dia berbuka tapi qada tu lambat. Sampai datang Ramadan pula. Sampai datang Ramadan pula. Ini yang kita kena fidyah ni. Pada sengaja. Kemudian yang kedua, diwajibkan qada tanpa fidyah. Diwajibkan qada wa thaniha ma yalzamu fihi al-qada duna fidyah. Wa huwa yakthur kamaghma alaihi. Dia banyak, dia kata contohnya pengsan. Dan diwajibkan fidyah tanpa qada, iaitu orang yang tersangat tua. Jadi ada orang pula yang memang dia, tadi kita tengok ada beberapa kategori kan, tuan-tuan perasan. Yang pertama dia qada dan fidyah. Yang kedua qada tanpa fidyah. Qada saja, tanpa macam orang sakit sama juga. Buka puasa nanti dia qada saja. Yang ketiga bayar fidyah tanpa qada. So ada 3 jenis tu. Qada dan fidyah. Satu. Yang kedua qada saja. Yang ketiga fidyah saja. Yang keempat qada pun tak payah, fidyah pun tak payah. Keempat. Baik, saya ulang sekali. Itu antara kita kata pembahagian atau kepahaman kita. Jadi yang pertamanya iaitu orang yang qada dan fidyah.
dia kena qada, dia kena fidyah. Bagi orang yang kita sebut tadi berbuka puasa kerana selain daripadanya. Maknanya buka puasa kerana anak ke. Jadi dia buka puasa bukan kerana diri dia mampu dia puasa kerana anak, kesiaga anak menyusu. Maka dia bukan sekadar kena qada, dia kena bayar fidyah. Manakala yang kena qada tanpa fidyah, orang sakit lah contohnya. Bila sihat sakit esok, dia qada balik lah. Yang ketiga, kena fidyah tanpa qada. Fidyah saja, qada tak payah. Iaitu orang yang sakit tua. Ataupun orang yang ada penyakit, ada harapan sembuh. Jadi, dia nak qada macam mana? Dia puasa pun tak boleh. Kan? Dia tak mampu pun, dia tua, sakit tua. Ataupun dia penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Maka pada ketika itu hanya bayar fidyah saja. Allah sebut dalam Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka dia tak mampu, maka dia bagi makan miskin. Fidyah bayar. Baik, seterusnya tak wajib qada dan tak wajib fidyah, iaitu orang gila. Yang gilanya bukan kerana ketegalan. Baik, kita tengok satu-satu. Penerangan daripada kitab ni muka surat 179. Siapa ada kitab boleh buka muka surat 179. Penerangan dia. Diizinkan berbuka pada siang hari bulan Ramadan ada 4 jenis. Yang pertama wajib dibuka iaitu haid dan nifas yang merupakan penguzuran yang menghalang sahnya berpuasa. Oleh demikian wajib bagi orang wanita berpuasa untuk mengqada puasa hari tersebut. Jadi maknanya orang haid, orang nifas dia wajib berbuka puasa. Wajib. Dia tak boleh puasa, tak boleh. Terus dia wajib buka puasa. Cuma nanti dia kena qada lah. Qada. Yang kedua harus. Sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadan disebabkan sakit atau bermusafir, maka dia wajib mengqadanya sebelum datangnya bulan Ramadan tahun berikutnya. Sekiranya dia tidak mengqada disebabkan bermudah-mudah atau mengambil ringan tentang perkara ini, sehingga masuk Ramadan tahun berikutnya, dia berdosa serta wajib qada dan fidyah. Fidyah ialah memberi makan kepada orang yang satu cupak makanan asasi untuk setiap satu hari yang ditinggalkan. Kiraan bertambah dengan bertambahnya tahun. Satu cupak bersamaan 600 gram. Baik. Jadi maknanya orang yang dia meninggalkan puasa kerana harus, contohnya musafir ke, dia boleh buka puasa, sakit ke boleh buka puasa. Lalu dia kena qada lah. Kena qada. Tapi kalau dia tak qada hingga langkau tahun, maka dia kena denda. Qada. Dia tak kena qada juga. Dan fidyah pun kena bayar. Qada tak ganda. Qada 5 waktu lah. Fidyah ni ada qaul menyatakan ganda apabila melangkaui tahun. Kemudian tak wajib dan tak harus orang yang telah gila, yang ia hilang kelayakan untuk beribadat. Memanglah ni tak masuk langsung. Tak masuk hukum taklifi kepada dia, hukum syarak kepada dia sebab dia dah gila, totally lost. Maka hukum padanya itu terangkat, tak ada hukum lagi. Baik. Kemudian haram bagi orang melewatkan qada nanti puasa Ramadan sedangkan dia mampu sehingga nak masuk Ramadan seterusnya. So dari sini kena qada cepat-cepat lah. Tak boleh dia melengah-lengahkan. Baik. Kita lihat penerangan seterusnya. Muka surat 180. Tuan-tuan ada kita atau berbuka muka surat 180. Iaitu implikasi berbuka puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, implikasi perlu menggantikan puasa dan bayar fidyah. Yang pertama, sebab apa? Dia buka puasa, dibenarkan buka puasa, tapi dia kena qada puasa tu tambah plus fidyah. Iaitu bagi orang yang berbuka puasa kerana takut orang lain, macam saya sebut tadi, ibu mengandung takut berdana, takut dirinya. Yang kedua, berbuka dalam keadaan melewat-lewatkan perbuatan menggantikan puasa, sedangkan dia berupaya hingga datang bulan Ramadan. Jadi maknanya, dia nak ganti puasa tu dia tangguh sampai datang pula Ramadan yang berikutnya, maka dia kena dua lah, qada dan bayar fidyah.
Berdasarkan okey. Yang kedua, perlu menggantikan puasa saja. Misalnya dia pingsan, dia sakit. Kan? Maka nanti dia boleh buka puasa tapi satu hari satu ketika dia kena qada sahajalah, tak perlu fidyah. Yang ketiga, perlu bayar fidyah saja. Ada orang puasa minta perlu bayar fidyah ya. Mari Ramadan, sebulan Ramadan dia tak puasa sebulan. Tak puasa. Bayar fidyah saja. Menggantikan puasa. Siapa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan orang itu ialah orang terlalu tua. Orang terlalu tua. Tak berupaya untuk berpuasa. Dan pesakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Yang mana dia terpaksa bergantung pada ubat. So hari-hari dia nak kena makan. Hari-hari dia nak makan ubat. Kalau tak makan ubat, dia akan jadi semakin worse, semakin teruk. Jadi, mereka ini memang tak boleh puasa lah. Sebab tua. Nak puasanya tua. Dia nak tua, dia tak boleh puasa. Nak qada, lagi tak boleh qada sebab dia makin tua, bukan makin muda. Begitu. Maka dengan sebab itu, mereka ini tak perlu qada. Tak perlu qada. Mereka hanya wajib bersedekah satu cupak makanan asasi bagi setiap hari yang ditinggalkan puasa itu sebagai satu fidyah. Sebagai satu fidyah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Iaitu kata Allah Ta'ala, puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa antara kamu yang sakit atau dalam bermusafir, bolehlah dia berbuka. Kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Wajib orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya untuk membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih daripada apa yang ditentukan itu, maka itu suatu kebaikan baginya. Walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Jadi maknanya, kalau orang ni ditua, dia tak mampu puasa, maka pada ketika itu dia hanya perlu menggantikan membayar fidyah sahaja. Fidyah sahaja. Tapi kalau mampu dia puasa lah. Tak mampu tak apa. Ibn Abbas berkata, apa yang dimaksudkan ialah orang lelaki dan wanita yang terlalu tua. Kedua-duanya tak mampu untuk puasa. Kedua-duanya adalah menggantikan setiap hari puasa dengan memberi makan seorang fakir miskin. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, harap dapat dipahami. Kita pergi pula pada fasal yang terakhir dalam kitab Safinatun Najah. Itu fasal yang ke-60. Fasal yang terakhir. Iaitu bertajuk sesuatu yang masuk dalam rongga, namun tidak terbatal puasa. Bagaimana tu? Sesuatu yang masuk dalam rongga tapi tak batal puasa. Fima yasulul jawf wala yufattar. Alladhi la yuftiru mimma yasulul jawf sab'atu afrad. Dia kata sesuatu yang tidak membatalkan puasa apabila ia masuk dalam rongga. Masuk dalam rongga. Rongga yang terbuka lah. Masuk tapi tak batal puasa walaupun masuk rongga. Iaitu ia terjadi dengan sebab yang pertama, lupa. Dia makan telat. Biasanya pada awal Ramadan, kita ingat bangun-bangun pagi tengok ada makanan tolong saya. Orang tadi kot dia makan. Orangnya puasa, dia lupa. Maka dia makan. Kemudian bodoh. Yang keduanya. Jahil. Jahil ataupun bodoh. Jadi disebut sini alladzi la yuftiru mimma sul jawf. Ma yasul jawf binisyan.
Masuk satu tu kena lupa, atau masuk satu kena tak tahu, jahil. Jahil juga dimaafkan. Au ikrah, ataupun kena dipaksa. Dipaksa. Wa, yang keempatnya, wa bi jaryani riq bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udhrih. Iaitu disebabkan air liur di antara celah-celah giginya sedangkan dia begitu lemah atau sukar untuk memudahkannya. Mana tak perlu buka besar lah air liur kita ni. Pergerakan air liur kita antara gigi kita ni yang memang sukar lah untuk kita nak buang-buang selalu. Tak payah buang. Baik, jadi itu tidak batalkan. Kemudian wakana ghubara tariq, sesuatu yang masuk melalui rongga ni seperti debu-debu jalan, ghubara tariq, itu tak batal puasa. Ada naik motor, mulut naik motor kan, masuk debu, dimaafkan, dia tidak membatalkan puasa. Wasala ilaihi wa kana gharbalat ad-daqiq, sesuatu yang masuk melalui rongga seperti debu daripada ayakan tepung. Jadi debu tepung itu masuk juga dimaafkan. Kemudian wa ma wasa'il jawf wa kana ghubar tariq, itu disebut tadi, antaranya yang masuk dalam rongga itu daripada debu-debu. Wasala ilahi wa kana gharbatal daqiq, jadi sesuatu yang masuk itu rongga seperti debu daripada ayakan tepung. Au dhubaban ta'iran au nahwahu, atau lalat yang terbang atau sebagainya. Baik, penerangan. Keadaan-keadaan yang tidak membatalkan puasa seseorang, walaupun satu termasuk rongga. Rongga sini masuk rongga terbuka. Manfas maftuh. Mulut, hidung, ini rongga terbuka. Adapun masuk rongga yang terbuka pada suntikan insulin, itu tak termasuk. Itu tak batal. Dan ini pun tak batal jugalah. Kebiasaannya sesuatu yang masuk dalam rongga ni batal sebab dia masuk ke perut. Kan? Melalui rongga, kalau masuk bukan melalui rongga tak batal. Tapi dalam kes yang tersebut ni ialah sesuatu yang masuk dalam rongga yang membatalkan. Yang batalkan. Tapi tak batal sebab apa? Sebab dia terlupa. Makan siang dia terlupa. Dimaafkan. Okay. Yang kedua, orang yang dipaksa. Kalau tak makan, akan ditembak. Tak makan, akan ditembak. Maka tak terbatal puasa dalam keadaan terpaksa melakukan perkara tersebut. Menyatakan juga dia duduk puasa atau makan, dia terlupa. Maka dimaafkan. Yang keduanya, orang yang dipaksa. Dia terpaksa mengaku. Tapi dia tak batal. Dia terpaksa makan, dipaksa makan. Itu tak batal. Sebagai Nabi sebut, Inna Allah tajawaza al-ummati al-khata' wa nisyan wa mastukri alaih. Sesungguhnya Allah mengampuni umatku bagi perbuatan yang dilakukan, sama ada yang lakukan sesuatu tersilap, terlupa maupun satu yang dipaksa ke atas mereka. Jadi, maknanya orang yang terlupa dimaafkan, orang tersilap dimaafkan, orang yang dipaksa juga dimaafkan sebab dia buat sesuatu itu bukan kerelaan hati dia. Walaupun dia makan. Dipaksa letak pistol dekat kepala ni. Contohnya, begitu. Baik. Seterusnya, orang yang masukkan sesuatu dalam keadaan jahil atau tak mengerti hukum. Contohnya, wanita yang merasai masakan di lidah. Lalu dia tak ludah atau membuangnya. Tapi ditelan dalam keadaan dia tidak mengerti hukumnya. Maka tidak batalkan puasa. Dia sebenarnya, kalau ikut dia batal puasa sebab ambil makanan, masak, kita telan. Batal. Tapi kalau orang jahil, maafkanlah. Kemudian debu-debu yang masuk ke dalam rongga dalam keadaan tak sengaja seperti debu di jalanan sama ada suci atau najis, maka tak batal. Kita naik motor kan, tengah mulut, macam-macam masuk dalam mulut kita, debu-debu dan sebagainya, maka tak dapat dielakkan, maka tidak batalkan puasa. Begitu juga masuk dalam rongga mulut daripada tepung-tepung yang berhamburan secara tak sengaja.
ketika mengayat tepung atau seumpamanya, maka dimaafkan. Ayat-ayat tepung digunai, kita masuk. Kan? Kemudian, jika lalat yang terbang masuk rongga mulut tanpa sengaja atau sejenis dengannya, maka dimaafkan. Contohnya, lalat ni terbang masuk, tertelan. Palikutnya tak boleh telan makanan ni ketika berpuasa. Tapi dia tak sengaja pun lalat masuk tertelan, maka tidak. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebenarnya itulah tajuk kita. Penghujung tajuk kita dalam kitab Safinatun Najah ni, kita sampai pada bentuk sama-sama kita berdoa tutuplah. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita bincang daripada kitab ini dapat memberi manfaat kepada kita dan juga memberi kebaikan pada kita dunia akhirat, terutama dalam konteks untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita semua baca doa penutup. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'alullah al-karim bijahi nabiyil wasim an yukhrijani minad dunya musliman wa walidayya wa ahibba'i ووالدينا ووالدينا نسأل الله الكريم بجاه النبي الوسيم أن يخرجنا من الدنيا مسلمين ووالدينا وأحبائنا ومن إلينا ننتمي وأن يغفر لنا ولهم مقحمات ولمما. صلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رسول الله إلى كافة الخلق رسول الملاحب Habibillah Al-Fatih Al-Khatim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka berakhirlah perbincangan kita daripada pada kitab Safinatun Najah ni. Jadi sekarang saya buka kepada persoalan. Untuk anda bertanya apa-apa soalan yang dah dikemukakan yang berkaitan semua tajuk daripada satu kitab ni, kerana kita di penghujung habis kitab ni, maka kita buka ruang untuk soalan ini seluas-luasnya daripada awal kita belajar sampai sekarang. Dipersilakan. Ada soalan nak tanya? Dipersilakan. Apa-apa soalan sama ada yang berkaitan dengan tajuk atau luar tajuk pun boleh dipersilakan. Baik, saya tengok macam ada di bahagian chatting saat saya baca ya. Bahagian chat. Soalan daripada peserta yang tak dapat hadir. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagi perempuan mengandung yang berbuka sebab risaukan kandungannya, perlu bayar fidyah dan gantikan puasanya. Cuma jika kita tak sempat digantikan puasa pada tahun yang sama, apakah fidyahnya akan berganda? Baik, kita lihat. Seorang yang dia berbuka puasa kerana anak. Kerana dia, so dia nak kena denda lah. Satu, dia kena qadha. Satu lagi, dia kena bayar fidyah. Okay. Kemudian, dia nak qadha, dia tak mampu. Sebab dia baru bersalin, kemudian nak menyusu anak apa semua. Sampai Ramadannya akan datang. Adakah dia kena denda sekali lagi? Tak kena denda sekali lagi. Cukup. Mana dia tetap qadha dan bayar fidyah. Itu satu kes. Kes yang kedua, ialah dia ni lambat qadha. Saja lengah ni, dia bukan sakit apa, bukan menyusu, bagi susu lembu kepada anak, dia lambat. Sampai tahun yang baru pula. Maka lambat itu dia kena denda fidyah. Jadi hak tadi fidyah tak kacau. Fidyah ni kena juga. Ini satu fidyah sebab dia lambat. Tapi puasa kalau sehari tetap sehari. Walaupun 30 tahun lepas, sehari dia qadha. Begitu. Baik, harap dapat dipahami. Satu soal lagi. Bagaimana kiraan fidyah orang yang sakit dan tak sempat menggantikan puasanya? Bagaimana puasa gantinya? Ada dua cara. Orang sakit ni, yang mereka itu tak sempat ganti puasa kerana dia sakit bulan puasa pun. Bulan Syaban start sakit, puasa pun sakit, lepas tu Syawal, tu Zulqa'dah meninggal. Memang tak sempat, tu sakit, tu nak qadha macam mana? Maka, bagaimana keadaan nak menggantikan puasanya? Ada dua cara. Yang pertamanya kata Nabi SAW, sama anhu waliyuhu.
waris dia boleh berpuasa untuk diri dia. Contohnya sepanjang Ramadan 30 hari dia tak puasa. So anak 6 orang. Bagi seorang 5 kira 30. Okey. Anak settle. Jadi maknanya dia anak boleh menggantikan, waris boleh menggantikan. Sama anhu waliyuhu, walinya boleh berpuasa bagi pihaknya. Satu. Yang kedua, kalau tak ada yang ni, bayar fidyah. Bayar fidyah. Secupak. Kan, untuk sehari yang ditinggalkan. Jadi itu secupak paling murah saya 80 sen RM2 lah. Dululah ikut harga berada mahal ke. RM3 4 juga. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, itu keadaannya. Itu soalan yang dikemukakan. Baik, ada soalan lain nak tanya? Kita buka lagi soalan. Setakat ni soalan chatnya. Itu sajalah yang ditanya. Kita respon. Ada lagi soalan nak tanya? Apa-apa pun boleh tanya. Ada soalan? Kita puasa nak dekat ni tuan-tuan. Sebulan saja lagi, insya-Allah. Kita nak sampai kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi biarlah persiapan kita ni, persiapan yang kita kata yang mantap lah. Kita buat sesuatu itu berdasarkan ilmu. Itu bukan asalkan mendapat turut saja. Berdasarkan ilmu. Itu sangat-sangat. Lepas tu kita buka ruang yang luas untuk bertanya. Baik, soalan di sini. Kalau masjid yang berbuka awal, sebab bila salah tengok masa, macam mana Ustaz? Baik. Dia berdosa tak berdosa sebab mereka tak sengaja. Ketujuh dia buka dah. Sebab bila piazan. Sebab dia petang. Tetapi belum masa waktu. Bila belum masa waktu, maka dia kira kena qada. Sebab dia makan sebelum masa waktu. Sebelum waktu berbuka puasa. So dia kena qada. Puasanya itu. Kan? Walaupun azan, ialah dia tak cek betul-betul. Azan tengok jam cepat. 5 minit. Maka walaupun dia tak berdosa sebab dia tak sengaja berbuka pada waktu itu, dia ingat buka dah, tapi dia tetap kena qada. Dia kena qada sebab itu dia akan membatalkan puasa. Dia makan. Okey? Lain soalan? Nak tanya? Silakan. Ada lagi? Apa-apa soalan? Sama ada berkaitan dengan Ramadan, puasa ataupun perkara lain pun boleh nak tanya. Selain daripada Ramadan, nak tanya pun boleh dialu-alukan. Soalan sini. Kalau orang yang sengaja meninggalkan puasanya, perlu fidyah ke Ustaz? Kalau orang sengaja meninggalkan puasa, hukumnya haram, dosa besar. Tapi dia tak kena. Tapi dia kena qada. Tapi dalam masa yang sama, dia berdosa besar. Langkih tadi, seru ni, dia tak berdosa. Boleh membuka puasa. Sebab ada punya rukhsah dia. Macam sekarang ni, dia sengaja meninggalkan puasa. Sedangkan, kalau kita sengaja membatalkan puasa yang pun puasa Ramadan contohnya, hukumnya dosa besar. Haram. Tapi kalau kita puasa sunat, kita nak batalkan puasa sunat, hukumnya makruh. Tak sampai tak haram lah. Itu keadaan. Jadi, kalau orang sengaja meninggalkan puasa, dia tak kaitan dengan fidyah. Tapi dia hanya menggantikan qada balik. Baik. Wallahualam. Lain soalan nak tanya? Ada lagi? Siapa yang nak type di ruang chatting pun boleh. Kalaulah Ustaz, Ustaz. Ya. Tanya, kalau ni pasal jamak solat. Kalau seorang tu nak berlayar, nak musafir lah. Tapi sudah masuk waktu zuhur dan dia takut dalam perjalanan tu jam ke apa kan. Kalau syaratnya kan dia kena, kalau nak jamak, dia kena keluar mukim, bukan di keluar mukimnya lah kan. Tapi kalau dia takut saat dalam perjalanan tu jam, dia kata sembahyang zuhur, boleh tak dia jamak solat tu, zuhur dan asar takdim? Baik. Terima kasih kepada persoalan. Ada orang yang
dia nak bermusafir. Jadi naik bas. Bas tu dia tengok saya gini, tak berhenti nak solat ni. Jenis bas tak berhenti solat. So macam mana nak buat? Maka sedangkan dia tak betul lagi duduk rumah lagi. Lagi nak musafir. Maka dia tidak dibenarkan melaksanakan solat qasar. Qasar tak boleh. Sebab qasar ni mana 4 rakaat dia 2 rakaat. Itu tak boleh. Itu hanyalah di qasar tu kalau dia musafir betul saja. Dia tak musafir tak. Adapun yang kedua namanya jamak. Jamak ni dia lebih luas lagi skop dia. Bila ada keperluan-keperluan mendesak maka boleh jamak. Macam kes tadi boleh jamak lah. Jamak saja 4 rakaat zuhur sampai 4 rakaat. Sebab apa? Sebab yang mendesak. Nanti naik bas nanti dah tak boleh solat dah kan. Jadi solat siap-siap. Boleh. Asalkan dia tidak qasar, dia jamak. 4 rakaat. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada lagi? Terima kasih, Ustaz. Sama. Jadi tak ada dah. Okey, ini soalan seterusnya yang saya tengok sini. Macam mana nak berpuasa untuk ibu bapa yang kita tak tahu secara khusus berapa hari yang telah ditinggal? Ini memang susah lah. Susah nak menentukan. Melainkan kita kena tanyalah, kalau ayah meninggal, tanya mak lah. Mak berdekat dengan ayah, dia tahulah macam mana. Dia tahu. Ataupun kalau mak meninggal, tanyalah ayah atau orang dekat dengan mak. Dia tahu. Jadi, tahu pun bukan secara accurately, secara tepat, tapi secara approximately, lebih kurang lebih. So, kita ambil berapa, nak ikhtiar sikit pun boleh. Tekan ayah ni tak puasa berapa hari. Dan maka kita waris boleh qada kan. Rasakan dia buat anggaran. Ya, ada soalan? Tak ada soalan Semua dah okey. Semua dah tamat. Kita berhenti awal kalau tak ada soalan sebab buku dah habis. Soalan tak ada, maknanya kita berhenti awal sebab apa? Sebab buku dah habis. Daripada kita Safinatul Najah, alhamdulillah. Saya pun tak ingat berapa siri dah yang kita sama-sama belajar. Tapi hari ini alhamdulillah kita dapat menyelesaikan perbincangan kita. Bab yang terakhir, bab yang ke-67 kitab Safinatul Najah. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan cuba explore kitab lain pula insyaAllah. Ada soalan lagi nak tanya? Ada ya? Okey. Kalau tak ada tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah. Kita berhenti awal sikit lah pada hari ini. Dah habis dah silibus kita. Jadi insyaAllah kita bincang tentang silibus yang baru. Jadi sekadar itu pembincangan kita pada pagi ini. Moga-moga insyaAllah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati. InsyaAllah. Apa yang baik datang daripada Allah SWT. Sekian maaf sekian aku lukuh bihada. Wa astaghfirullahalazim li wa lakum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup majlis kita dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.